Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita di dalam kitab Fathul Qarib yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qasim Al-Razi. Dan Alhamdulillah kita telah masuk ini kepada bab faraid. Kita telah habis ini bab Kitabul Bai'. Dan insya-Allah kita dah masuk ini bab faraid ini dah satu kali. Minggu lepas kita tidak ada pengajian. Maka insya-Allah taala kita akan meneruskan di dalam ini kitab. Dan insya-Allah kita melakukan sedikit ini ulang kaji atas apa yang beberapa perkara yang kita membicarakan pada kali yang lepas. Kali yang lepas saya menunjukkan carta ini. Kalau kita lihat ini di sini kita ada al-mayyit, iaitu di tengah kita al-mayyit, yang orang yang meninggal. Maka sebelah atasnya kita ada al-ab dengan al-jad, yang ini bapa dan datuk. Ini kita memanggilnya dalam faraid al-usul, yang ini usul bagi seseorang, yang ini bapanya dan bapa kepada bapanya dan sebagainya. Selepas itu ini di sebelah bawah kita ada al-ibn dengan ibn-ibn. Ini dikenali sebagai al-furu', cabangnya. Jadi kita ada anak lelaki dan anak lelaki kepada anak lelaki, yang ini cucu daripada anak lelaki. Dan selepas itu kita ada di sebelah tepi yang pertama al-akh syaqiq. Ini kita lihat shin di sini maksudnya syaqiq, ini sebapa dan seibu. Lepas itu di bawahnya ibnul akh syaqiq, anak kepada abang ataupun adik lelaki sebapa dan seibu. Lepas itu kita ada al-akh li'ab, adik-adik lelaki dari sebapa dan anak lelakinya, al-ibnul akh li'ab. Dan selepas itu kita ada al-akh li'um. Ini semua merupakan semua yang akan kita mengatakan ada bahagiannya dalam faraid ini maksudnya. Dan sebelah satu lagi kita ada al-am. Al-am, yang ini maksud dalam bahasa Arab ni dia adalah pakcik sebelah bapa. Jadi kita ada beza ya. Berkenaan dengan pakcik, kita ada pakcik sebelah bapa dan pakcik sebelah mak. Al-am adalah pakcik sebelah bapa, manakala al-khal dia adalah pakcik sebelah mak. Maka pakcik sebelah mak tidak mewarisi. Yang mewarisi adalah pakcik sebelah bapa. Jadi yang pertama sekali kita ada yang shin di sini maksudnya syaqiq. Yang ini daripada sebapa dan seibu. Daripada sebapa ini dan seibu. Yang ini maksudnya kalau bapa kita misalnya dia ada adik-beradik sebapa dan seibu lelaki, jadi lelaki, maka itu yang dimasukkan dengan am syaqiq. Dan lepas itu kita ada anaknya ibnul am syaqiq, anak yang ini kepada pakcik sebapa seibu. Selepas itu kita ada al-am li'ab, pakcik yang ini sebelah bapa, dan ibnul am li'ab, anak kepadanya. Jadi ini adalah berkenaan dengan pakcik. Selepas itu kita ada lagi dua, iaitu az-zawj ataupun zaujah. Bagi az-zawj ini lelaki ya, al-warisuna minar rijal. Az-zawj yakni suami, yakni kepada si mati. Dan kita ada lagi satu namanya al-mu'tiq, yakni maksudnya tuan bagi si mati, yakni dahulu. Yakni dulu, yakni dia hamba misalan. Selepas itu yakni tuannya membebaskannya, maka dia juga boleh mendapatkan bahagiannya daripada faraid kalau sekiranya semua ini yang tidak wujud. Jadi ini adalah sikit lebih kurang yang berkenaan yang dengan mereka-mereka yang mewarisi yang daripada lelaki. Selepas itu ini penulis yang membicarakan berkenaan yang dengan yang mewarisi daripada wanita. Maka di sini saya tak sempat nak mendapatkan dia punya carta ya. Mungkin tengok macam mana kalau lain kali yang saya boleh mendapatkan. Sekarang insya-Allah ini kita balik ini kepada kitab kita. Jadi kita lihat ini di sini. Kita kembali kepada kitab Fathul Qarib. Ini yang penulis yang mengatakan di sini wal warisatu minan nisa, yang mewarisi daripada wanita. Jadi sebelum ini kita membicarakan tentang wal warisuna minar rijal. Ini yang penulis ini mengatakan. Kita lihat ini di atas ni. Wal warisuna, penulis ini mengatakan wal warisuna minar rijal al mujma' ala irsihim 10 bil ikhtisar. Jadi kita ada 10 dengan cara ringkas bil basti 15, itu yang kita membicarakan tadi, termasuk anak-anak mereka.
Yang ni pakcik dan pakcik sebelah bapa, pakcik sebelah ibu, pakcik sebelah bapa dan anak mereka, pakcik sebapa dan seibu dan anak mereka, dan sebagainya. Jadi kesemuanya kita ada. Kalau kita kira semua, kita akan dapat 15 ini ada yang lengkap. Dan selepas itu penulis ini mengatakan al-ibn wa ibn wa in safal wal ab wal jad wa in ala wal akh wal ab wa ibnul akh wa in tarakha wal am wa ibnul am wa in taba'ad wal zawj wal maula al mu'tiq. Ini yang tadi yang kita lihat, ini dalam carta ini kesemuanya yang kita boleh mendapatkan. Kita boleh mendapatkan yang ini di situ. Dan penulis mengatakan walau ijtama'a, dia mengatakan kalau walau ijtama'a kullu rijal, kalau sekiranya semua lelaki yang ini wujud, yang ini misalan satu orang meninggal dunia dan semua yang ini lelaki yang tadi kita bicarakan semua ada misalan. Jadi yang akan mewarisi hanya 3 daripada mereka. Yang ini maksudnya sama sekali tidak dihijabkan, tidak dijatuhkan. Yang pertama sekali adalah bapanya al-ab, selepas itu al-ibn dan az-zawj. Yang ini apa kita mengatakan suami. Dan ini kalau sekiranya yang meninggal itu adalah seorang wanita. Yang ini seorang wanita ini meninggal dan semua yang ini lelaki yang mewarisi semua wujud, yang hanya mewarisi adalah 3 sahaja. Jadi suami ini bahagiannya adalah daripada ashabul furud, yang mana insya-Allah kalau kita ada masa kita akan membicarakannya. Selepas itu kita ada anak lelaki asabah, yang ini dia akan mengambil baki daripada harta warisan. Manakala bapanya di sini dia adalah daripada ashabul furud, yang ini disebabkan anak lelaki itu wujud. Maka kekuatan yang ini anak lelaki itu lebih yang ini daripada kekuatan yang ini bapa dalam yang ini baki warisan. Jadi sekarang insya-Allah ini kita akan masuk dalam pengajian kita. Walaupun ini saya rasa kali yang lepas saya ada membicarakan sedikit, tapi tidak ada masalah ya, kita ulang kaji. Penulis ini mengatakan wal warisatu minan nisa. Yani yang mewarisi daripada wanita, yang disepakati ada 7 yang dia mengatakan bil ikhtisar. Pertama sekali al-bint, yani anak perempuan, anak kandung yang ini perempuan, wa bintul ibn, anak perempuan yang ini kepada anak lelaki, yang ini maksudnya cucu perempuan daripada anak lelaki, wa insafalat, yani dan juga ini yang bawah, anaknya kepada anak dan sebagainya. Jadi cucu cicit itu termasuk. Wal yani ibu, wal jaddah wa in alat, yani ibu, yani mewarisi, sama ada dia mewarisi sepertiga ataupun seperenam, itu semua insya-Allah nanti kita akan bicarakan. Dan begitu juga dengan al jaddah mewarisi yang seperenam. Wa in alat, sama ada nenek ini sebelah bapa ataupun nenek ini sebelah ibu. Wal ukhut, yani makcik, kakak. Wal zaujah, isteri. Wal maulatul mu'tiqah, yakni seorang wanita tuan ataupun puan yang membebaskan, yakni yang membebaskan hambanya, dan selepas itu hambanya meninggal dunia dan tidak ada orang mewarisi. Maka seperti mana kita mengatakan tadi, walaupun yang ini di sini kita ada seorang wanita, ini puan yang maksudnya, yang memiliki hamba tersebut, maka dia mewarisi hamba yang bekas hamba itu. Selepas itu dia mengatakan waman la yasqutu bihal, yakni ahli waris yang sama sekali tidak boleh dihijabkan ataupun tidak boleh dijatuh, maksudnya tidak menerima apa-apa daripada warisan. Yani maksudnya mereka pasti ini akan menerima yakni harta warisan. Jadi yang pertama sekali az-zawjan, yakni suami dan isteri, wal abawan, yakni ibu dan bapa, wa waladus sulb, dan anak sulbi. Yakni sama ada kita mengatakan yakni anak lelaki ataupun anak perempuan. Ini adalah matan ini dari para Abu Syuja'. Sekarang ini kita lihat ini kepada dia punya syarah ni. Penulis ini mengatakan waman la yasqutu minal warasa bihal az-zawjan ay az-zawj waz-zawja wal abawan ay al-ab wal Ini seperti mana kita mengatakan ya. Isyarah ini mengatakan ini perkara yang sama, dia cuma terangkan saja. Wa waladus sulbi zakaran kana au unsa, yakni sama ada lelaki ataupun wanita, seorang anak lelaki ataupun anak perempuan. Waman la yarisu bihal sab'a, dan 7 orang yang tidak akan mewarisi sama sekali. Yang pertama sekali al-abdu wal ama, hamba lelaki dan hamba perempuan. Yakni kalau sekiranya seorang meninggal dunia dan dia ada hamba, yakni misalan, maka hambanya tidak akan mewarisinya.
Walau abbara bi raqiqi lakana aula. Maka penulis ini mengatakan lebih baik ini kalau sekiranya dia meletakkan ibarat itu al-raqiq. Sebab ini dia raqiq ini kita mengatakan semua yakni jenis ini kehambaan. Semua yakni jenis ini kehambaan yakni dia termasuk ini dalam raqiq. Maka penulis ini mengatakan menggunakan raqiq itu lebih afdal daripada menggunakan abad dengan amah. Sebab ini raqiq dia lebih ini merangkumi. Selepas itu dia mengatakan wal mudabbar. Ini hamba mudabbar ini adalah hamba yang mana tuannya mengatakan kepadanya, kalau sekiranya aku meninggal dunia maka engkau dibebaskan. Ini kita mengatakan hamba mudabbar. Selepas itu kita ada ummul walad wa ummul walad. Ummul walad ini adalah wanita hamba yang hamil daripada tuannya, yang mana kalau sekiranya tuannya meninggal dunia maka dia akan dibebaskan. Wal mukatab ini hamba kontrak, yang mana tuannya mengatakan kepada hambanya, kalau engkau mendatangkan aku sekian-sekian wang maka engkau dibebaskan. Maka ini kita mengatakan hamba mukatab. Wa ammal ladhi ba'duhu hurrun idza mata an malin malakahu bi ba'dihi al-hurr wa warithahu qaribuhu al-hurr wa zawjatuhu wa mu'tiqu ba'dihi. Selepas itu dia mengatakan wa ammal ladhi ba'duhu hurr idza mata an mal. Kita ada satu jenis hamba yang dikenali sebagai hamba muba'ab. Jadi sebelum ini beberapa jenis hamba kita membicarakan. Pertama sekali penulis mengatakan hamba mudabbar. Selepas itu kita ada ummul walad. Selepas itu kita ada mukatab. Sekarang dia membicarakan tentang hamba muba'ab. Ini macam mana ini hamba yang ini muba'ab? Yang ini separuhnya hamba, separuhnya apa kita mengatakan merdeka. Separuhnya yang ini hamba dan separuhnya yang ini merdeka. Jadi sekarang kalau kita ada ini seorang hamba yang ini misalan ini hamba ini diwarisi yang ini oleh dua orang dan misal separuhnya yang ini merdeka, dimerdekakan misalan, separuh lagi yang ini belum lagi dimerdekakan. Maka dia membuat yang ini transaksi dengan tuannya misalan, satu minggu dengan tuannya, satu minggu dengan dirinya. Yang ini pada minggu dia hamba maka dia wajib yang ini bekerja yang ini bagi tuannya, dan pada minggu yang ini dia merdeka maka dia boleh buat apa yang dia mahu. Jadi kita mengatakan ini adalah hamba yang ini muba'ab. Ini separuh hamba, separuh yang ini orang yang merdeka. Jadi sekarang ini kita lihat ini kepada keadaan ini. Dia mengatakan wa amal ladhi ba'duhu hur, sebahagian daripadanya yang ini merdeka, idza mata an mal, kalau sekiranya yang ini dia meninggal dan dia meninggalkan harta, malakahu bi ba'dihi al-hur. Jadi harta ini diwarisi yang ini daripada mana? Daripada bahagian yang merdeka. Sebab yang ini orang merdeka ini apabila dia meninggal dunia, hartanya diwarisi yang ini oleh ahli keluarganya. Berbeza ini dengan hamba, sebab hamba tidak memiliki dirinya dan juga hartanya. Warisahu qaribuhul hur, dan yang mewarisi adalah saudaranya yang merdeka. Wa zaujatuhu wa mu'tiqu ba'dihi, dan istrinya dan juga yang membebaskannya, yang membebaskan sebahagian daripadanya. Kalau sekiranya tidak ada asabah yang lain, maka dia akan mewarisi bahagian hamba yang merdeka itu. Jadi di sini kita mengatakan ini adalah hamba muba'ab. Ini adalah hamba muba'ab. Jadi hamba hamba ini muba'ab. Kadang-kadang ini ada macam kesamaan yang dengan mudabbar dengan muba'ad. Ini dua hamba yang ini berbeza. Mudabbar seperti mana kita mengatakan hamba yang mana tuan yang mengatakan kalau sekiranya aku meninggal dunia maka engkau akan dibebaskan. Ini adalah hamba mudabbar. Muba'ad yang ini sebahagian merdeka dan sebahagian yang ini hamba. Taib. Sekali lebih kurang berkenaan dengan hamba, dan penulis ini mengatakan ini semua adalah golongan yang ini yang tidak mewarisi. Daripada mereka adalah al-qatil, yang membunuh. La yarithu mimman qatalahu. Kalau sekiranya dia membunuh seseorang maka dia tidak akan mewarisi. Sebagai misal, seorang anak na'udzubillah min dzalik bunuh bapanya. Seorang anak bunuh bapanya, ataupun bapa bunuh anak, ataupun abang bunuh kakak yang ini dan sebagainya. Jadi pembunuh tidak mendapatkan warisan sama sekali. Pembunuh yang ini tidak mendapatkan warisan sama sekali. Sawa'un kana qatluhu madmunan am la, yakni sama ada pembunuhan itu
ada pembunuhan yang apa kita mengatakan yang ada hukuman yang dibaginya, ataupun dia menghukumkan ini pembunuhan. Bagaimana yang dia menghukumkan pembunuhan? Misalan yang ini dia seorang qadhi misalan, maka dia menjatuhkan hukum bunuh yang ini kepada misalan salah seorang daripada ahli keluarganya yang melakukan jinayah yang ini misalan. Maka ulama kita mengatakan ini tidak akan mewarisi, sebab yang ini di sini kita ada yang ini syubhah. Walaupun yang ini dia tidak membunuh, tetapi dia menghukumkan bunuh yang ini bagi yang ini saudaranya, ataupun yang ini seseorang yang betul-betul yang ini membunuh, ataupun dia bunuh dengan tidak sengaja. Tak semestinya yang ini dia bunuh dengan sengaja. Sebagai misal yang ini dia makan pisang ini misalan, lepas itu dia campak ini apa kita mengatakan kulit ini pisang, dan selepas itu bapa ni yang tua misalan sedang jalan dan terpijak atas kulit pisang dan jatuh dan meninggal dunia. Juga dia tidak akan mewarisi daripada bapa ni, sebab dia menjadi sebab matinya bapa ni, walaupun kita mengatakan dia tidak sengaja. Dia nak melakukan buruan yang misalan tertimbak yang ni abang ni yang ni misalan, dia tidak akan mewarisi. Jadi sama ada kita mengatakan ada dhaman ke atas ni ataupun tidak ada dhaman, ini penulis yang mengatakan sama ada dia melakukan dengan sengaja ataupun dia tidak melakukan dengan sengaja, ataupun dia menjadi sebab, maka ini semua kita mengatakan dia tidak akan yang ini mewarisi. Selepas itu kita ada murtad. Murtad ini kita tahu ya, murtad ini seorang yang keluar daripada agama Islam, maka dia tidak akan yang ini mewarisi. Misalan kalau ibunya meninggal dunia ataupun bapanya yang muslim yang ini meninggal dunia, maka dia tidak akan mendapatkan yang ini warisan. Dan juga yang ini kalau dia mati, yang ini murtad ini mati, maka hartanya kembali yang ini kepada Baitul Mal. Wa misluhu zindiq, sama hukumnya seperti zindiq. Ini zindiq ini dia hukum murtad ini sama. Zindiq ini yang dimaksudkan di sini adalah yang menzahirkan keimanan tetapi batinnya kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini seperti munafik, yang mana dia sama sekali tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada agama Islam sama sekali, dia tidak beriman kepada salat, dia tidak beriman kepada Quran, dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, tetapi ini dia menzahirkan Islam. Dia menzahirkan saja ini keislamannya. Orang menyangkakan ini orang Islam, tetapi pada hakikatnya dia adalah seorang zindiq. Dan ini wujud hatta dalam masyarakat kita. Dan juga ini di banyak tempat ini di dunia sekarang ini, lebih-lebih lagi pada zaman ini. Kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW ini ada orang ini seperti ini, apalagi ini pada zaman yang kita tinggal, dan juga pada tiap-tiap zaman ini kita ada golongan ini seperti ini. Maka orang ini seperti ini tidak diwarisi dan tidak mewarisi. Wahwa, lepas tu disyarahkan, wahwa man yukhfil kufra wa yudhirul Islam. Dia menyembunyikan kekufuran dan dia menzahirkan Islam. Ini seperti mana saya mengatakan tadi, dia menyembunyikan kekufuran dan dia menzahirkan Islam. Selepas itu penulis ini mengatakan wa ahlu millatain. Wa ahlul yani millatain. Apa maksud ahlu millatain? Yani orang yang ada dua agama, dua orang dengan agama yang berbeza. Jadi dia memberikan misal, fala yarisu muslimun min kafir. Yani seorang muslim tidak mewarisi daripada saudaranya yang kafir. Yani saudaranya kafir meninggal dunia, maka dia tidak mewarisi. Wala aksuhu. Begitu juga kalau saudaranya yang muslim meninggal dunia, saudara yang kafir tidak mewarisi. Ini berdasarkan dengan pendapat yang dimu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun ini kita ada sedikit perbezaan dalam mazhab ini yang lain. Wa yarithul kafirul kafira. Tapi orang yang kafir dia mewarisi daripada saudaranya yang kafir. Wa in ikhtalafat millatuhum. Walaupun agama mereka berbeza. Sebab dalam Islam kita menganggap orang yang bukan Islam ini semua satu agama. Sama ada mereka Nasrani ke Yahudi ke sembah bahala ke ataupun tak ada agama ataupun atheist ataupun agnostik, apa sahaja yang ni agama mereka, ini semua adalah kekufuran. Yang ni maksudnya dia adalah al-kufru millatun wahidah. Seperti mana ulama kita mengatakan kekufuran itu dia hanya satu agama, yakni sebab dia sama. Kalau dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan dari Islam, dia bukan dari Muslim, maka hukumnya adalah kufur. Sama ada dia sembah bahala ke tidak sembah bahala, sama ada dia beriman kepada Tuhan ke tidak beriman kepada Tuhan, dan sebagainya. Jadi dia memberikan misal ka Yahudiyin wa Nasraniyin, yakni seorang Yahudi meninggal dunia, saudaranya pula Nasrani. Boleh mewarisi daripadanya. Begitu juga ini sebaliknya. Dan zaman dahulu, apa yang berlaku misalnya di negeri Islam, kita seperti mana kita mengetahui zaman dahulu banyak ahlul kitab tinggal di negara Islam, seperti kaum Yahudi misalnya. Orang Yahudi ini daripada zaman Nabi SAW
sampai ini ke belakang ini 100 tahun sebelum ini, sebelum terbinanya daulah negeri Israel. Di mana ini mereka tinggal? Mereka tinggal kebanyakan ini negara Islam, sebab biasanya di Eropah dan sebagainya mereka ditindas. Sejarah mereka, kalau kita baca sejarah mereka, ini satu fakta yang wujud. Hatta ini di Spain, misalnya di Andalus dulu, banyak ini orang Yahudi menetap ini di sana. Tetapi apabila Islam ini di Islam hilang kedaulatannya ini di Spain, apa berlaku adalah mereka dihalau ini daripada Sepanyol. Jadi mereka pergi ke Morocco. Itu sebab kita lihat banyak Yahudi daripada Morocco, dan ada tempat-tempat ini yang dikhususkan ini oleh orang Islam ini untuk mereka tinggal. Begitu juga di Baitul Maqdis, begitu juga di Palestin, begitu juga di Syria, dan tempat-tempat di Turki dan di Yaman ini juga ramai di kalangan mereka dan sebagainya. Jadi mereka banyak tinggal di negara Islam. Jadi banyak keadaan yang berlaku. Orang Nasrani dengan orang Yahudi, bila salah seorang daripada ahli keluarga meninggal dunia, mereka tidak mengetahui macam mana nak bagikan harta pusaka. Sebab dalam agama mereka tidak ada ilmu faraid. Jadi biasa apa mereka akan buat? Mereka akan pergi kepada imam-imam Islam, yakni ulama-ulama Islam, dan menanyakan bagaimana nak membagikan harta pusaka, dan mereka rela ikut kepada hukum Islam. Jadi zaman dahulu kalau kita baca sejarah, kita akan lihat mereka pun, yakni orang Yahudi dan orang Nasrani yang tinggal di Timur Tengah, ini secara khusus di negara-negara Islam, bila salah seorang daripada ahli keluarga mereka meninggal dunia, mereka juga akan balik kepada hukum akam Islam, sebab ini mereka lihat keadilan yang sangat luar biasa dalam hukum akam Islam. Taib, ini sedikit sejarahnya. Wala yarisu harbiyun min dhimmiyin wa aksuhu. Tetapi kalau sekiranya kafir harbi, kafir ini yang memerangi orang Islam, ini dimasukkan kafir harbi, maka dia tidak diwarisi oleh saudaranya yang zimmi. Kafir zimmi pula apa maksudnya? Maksudnya dia ada citizen, misal kalau zaman sekarang kita mengatakan dia citizen negara Islam, dia ada zimmah, yakni maksudnya dia tinggal di negara Islam dan dia diberikan keamanan oleh kerajaan Islam, maka dia membayar jizyah, yakni satu jenis tax bagi orang yang bukan Islam yang tinggal di negara Islam. Maka ini adalah zimmi, maka diharamkan orang Islam membunuh yakni kafir zimmi ataupun menipunya dan sebagainya. Beza dengan kafir harbi adalah kafir yang memerangi orang Islam, Jadi kalau sekiranya dia adalah harbi, dia tidak mewarisi daripada zimmi, dan zimmi tak mewarisi daripada harbi. Ini yang penulis mengatakan. Kalau kita lihat di sini, dia mengatakan wala yarisu harbi min zimmi. Yani dia mengatakan kafir harbi tidak mewarisi daripada kafir ini zimmi. Dan sebaliknya, zimmi juga tidak mewarisi daripada harbi. Wal murtad la yarisu min murtad. Orang murtad tidak mewarisi daripada orang murtad ini yang lain. Wala min muslim, dan juga dia tidak mewarisi daripada orang Islam. Yani kalau sekiranya dia orang murtad, ahli keluarganya meninggal dunia, dia tidak mewarisi daripada ahli keluarganya. Wala min kafirin, dia juga tidak mewarisi daripada ahli keluarganya yang asal kafir, yakni yang bukan Islam. Sekarang kita pergi kepada yang seterusnya, dan penulis ini membicarakan tentang satu istilah namanya asabah. Jadi kita ada perkataan asabat ini di sini. Asabat dia adalah jamak bagi perkataan ini asabah. Ini yang penulis ini mengatakan wa aqrabul asabat wa fi ba'din nusakh wal asabah. Jadi manuskrip ada dua jenis, satu jamak, satu mufrad. Ini penulis ini mengatakan manuskripnya asabat yakni jamak. Ada manuskrip mengatakan wal asabah, yakni dia bukan jamak. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan asabah? Jadi penulis ini syarahkan di sini. Kita lihat apa dia mengatakan. Dia mengatakan wa urida biha, yakni maksud ini daripada asabat ataupun asabah, man laisa lahu hala ta'sibihi minhum muqaddarun minal mujma'i ala tawrisihim. Ini yang dia mengatakan. Jadi yang dimaksudkan dengan asabah, dia mengatakan urida biha man laisa lahu hala ta'sibihi minhum. Ini adalah golongan yang mereka yang mana dia tidak ada bahagiannya daripada sesuatu yang ditakdirkan, satu bahagian yang ditakdirkan.
Jadi dia mengambil apa yang baki. Dia mengambil apa yang baki. Nanti insya-Allah nanti bila kita membicarakan tentang misalnya, insya-Allah dia akan jadi lebih terang. Jadi dia tidak ada kadar yang tertentu bagi warisan. Misalan yang kita dalam ilmu faraid ini, kita ada misalan bahagian-bahagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Misalan bagi suami dapat separuh, bagi isteri dapat 1/4, dan suami dapat 1/4 kalau sekiranya ada anak, dan isteri meninggalkan anak, ataupun isteri mendapatkan 1/8 kalau sekiranya ada anak dan sebagainya. Jadi ini kita mengatakan dia ada bahagian yang tertentu. Tetapi bila kita mengatakan asabah, dia mengambil yang baki, orang yang tidak ada bahagian yang tertentu. Sebab dan ada sebahagian ahli waris, dia ada bahagian yang tertentu dan juga asabah. Seperti bapa misalnya. Nanti kita akan lihat. Kalau sekiranya bapa ada dalam masalah, maka dia akan mengambil yang baki. Tapi dalam masa yang sama juga dia boleh mengambil bahagian yang 1/6. Jadi sama ada dia mengambil bahagian yang 1/6 dan ataupun dia mengambil yang baki, ataupun kedua-duanya juga boleh berlaku. Jadi ini ada beza sikit. Dia ashabul furud, dia mendapatkan bahagiannya juga, dan juga asabah. Yang dia juga boleh mengambil yang baki. Tetapi kalau kita lihat anak lelaki yang ini misalan, anak lelaki asabah. Anak lelaki ni dia tidak ada bahagian yang ditentukan. Dia ambil yang baki. Dia mengambil yang baki. Yang satu orang ini meninggal dunia meninggalkan anak lelaki misalan. Apakah bahagiannya? Kita mengatakan yang baki. Dia mengambil yang baki. Satu orang yang meninggal dunia ini meninggalkan misalan seorang yang isteri dan anak lelaki. Maka kita berikan isteri dulu. Isteri ashabul furud. Dia ada bahagiannya yang tertentu, iaitu 1/8. Dan yang baki anak lelaki ni akan mengambil dengan asabah. Jadi bila kita mengatakan dengan asabah, dia mengambil yang baki. Maka dia tidak ada bahagian yang muqaddar, yang perlu saya mengatakan. Muqaddar minal mujma' ala tawrisihim. Wasabaqa bayanuhum. Ini kita telah membicarakan siapa yang mewarisi daripada golongan lelaki, daripada golongan lelaki, dan juga yang tidak akan jatuh, maksudnya tidak akan dihijabkan. Semua ini penulis ini telah membicarakan. Wa inna ma'tubira sahmu hala ta'sib liyadkhul al-abu wal jad. Tetapi yang diambil i'tibar adalah dalam keadaan ta'sib, dalam keadaan kita lihat kepada yang baki, supaya kita memasukkan bapa dan datuk. Ini seperti mana tadi saya mengatakan, bapa ini dia ada dua perkara di sini. Dia boleh mengambil dengan bahagiannya yang sudah ditakdirkan, dan dia boleh mengambil asabah. Kalau sekiranya kedua-duanya diambil dalam satu masalah, misalan kita memberikan kepada dia 1/6 ini misalan, dan selepas itu dia dalam masa yang sama dia asabah. Jadi di sini penulis mengatakan yang dimaksudkan di sini halat ta'sib. Bila kita mengatakan orang yang tidak ada bahagian yang tertentu, yang dimaksudkan dengan asabah, tetapi bapa ada bahagian yang tertentu. Itu sebab penulis hanya mengatakan halat ta'sib, dalam keadaan asabah. Dalam keadaan asabah, dalam keadaan baki. Apabila ada baki, maka di sini yang dimaksudkan dia tidak ada nasib yang muqaddar. Dia tidak ada bahagian yang muqaddar. Semasuk juga dengan datuk. Datuk juga mewarisi 1/6 ini misalnya. Tetapi dalam masa yang sama datuk boleh menjadi asabah binafs. Kalau sekiranya tidak ada ahli waris lelaki misalnya, dan dia ada datuk ini sahaja, dia meninggalkan misalnya 2 anak perempuan dan datuk, maka 2 anak perempuan kita memberikan bahagian mereka. Yang baki kita memberikan kepada datuk. Jadi kita ada yang 1/6 dan juga kita ada yang asabah. Tapi yang diambil iktibar adalah setelah kita memberikan 1/6 ini kepadanya, maka yang baki ini yang dimaksudkan dengan asabah. Fa inna likulli minhuma sahman muqaddaran fi ghairi ta'sib. Bagi bapa dan bagi datuk ada bahagiannya yang ditakdirkan selain daripada asabah. 1/6. Seorang bapa mendapat 1/6 ini misalan. Kalau sekiranya anak lelaki ni ada misalan, dia bukan asabah. Anak lelaki ni yang akan menjadi asabah.
Tapi dia tetap akan mendapat 1/6 sebab dia tidak boleh jatuh sama sekali. Seperti mana yang ini penulis ini mengatakan. Dia tidak boleh jatuh sama sekali. Betul ke tidak? Kalau kita dalam masalah, kita ada bapa dan datuk, dia tidak boleh dihijabkan sama sekali. Maka sekurang-kurangnya dia mendapat 1/6 kalau sekiranya dia bukan asabah. Tapi kalau sekiranya tidak ada ahli waris ini yang lain, maka dia yang akan menjadi asabah. Jadi bagi tiap-tiap bapa dan datuk dia mengatakan likulli minhuma sahman muqaddaran fi ghairi ta'sib. Selain yang ini daripada keadaan yang ini asabah. Selepas itu dia mengatakan summa addal musanniful al-akrabiyyah fi qawlihi. Jadi selepas itu penulis yakni al-musannif ini sini yang ini balik kepada siapa? Balik kepada Imam Abu Syuja'. Sebab ini syarah yang ini adalah Imam Ibn Qasim. Dia mengatakan selepas itu yang ini penulis dia menulis mereka-mereka daripada kalangan yang ahli keluarga, yakni si mati, yang terdekat ini kepada si mati, dengan dia mengatakan ini sekarang ini dia membicarakan tentang asabah. Jadi kita lihat ini apakah yang dimaksudkan dengan asabah. Jadi di sini saya pun ada buat ada diagram ya. Jadi senang ini bagi jemaah yang betul-betul sudi ya. Kita mengatakan sudi nak belajar ilmu faraid. Sebab zaman sekarang ini kita menggunakan perkataan sudi. Jadi hatta satu dua orang yang belajar, kita alhamdulillah, kita mengatakan khair kabir. Kalau kita hidup dalam zaman yang ni mungkin ilmu-ilmu seperti ini tak ramai orang nak belajar. Apa tak? Sebab ilmu seperti ini nak kena hafal, nak kena murajaah, betul ke tidak? Jadi susah sikit. Biasa orang suka semua ini benda-benda yang relax, benda-benda yang senang. Jadi insya-Allah ini mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah insya-Allah dan kemudahan. Memudahkan ini apa yang susah. Dan ilmu faraid ini seperti mana pada kelas ini yang pertama saya menukilkan beberapa hadis Nabi SAW. Ini ilmu yang pertama diangkat. Ada hadis Nabi mengatakan ilmu yang pertama sekali diangkat ini. Dan pada akhir zaman daripada tanda kiamat, ini orang meninggal dunia dan tak ada orang yang nak selesaikan masalah harta, yakni pusaka ini misalnya. Ini semua adalah daripada tanda-tanda akhir zaman yang sedang berlaku. Mudah-mudahan Allah yakni memberikan kepada kita taufik. Jadi untuk kita nak mendapatkan kebaikan insya-Allah dan lepaskan diri kita daripada musibah ini adalah dengan kita mempelajari insya-Allah, dengan mempelajari ini ilmu faraid dan mengajarkan kepada yang lain. Sebab ada hadis Nabi SAW ini Nabi mengatakan ta'allamul faraid wa'allimuha an-nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sekarang ini kita lihat ini kepada siapakah asabah. Jadi penulis ini mengatakan, saya mungkin jalankan ini dulu. Kita baca daripada kitab dulu sebelum kita pergi kepada carta kita. Sekejap ya. Kadang-kadang Jadi kita lihat di sini dia mengatakan pertama sekali al-ibn anak lelaki, summa ibnuhu, selepas itu yakni anak lelaki kepada anak lelaki dia, yakni cucu lelaki, summa al-ab, bapa, summa abuhu, yakni bapa kepada bapa, yakni datuk, summa al-akh li ab wal yakni adik-beradik lelaki sebapa dan adik-beradik lelaki seibu, summa al-akh li'ab, dan begitu juga yakni adik-beradik lelaki sebapa, summa ibnul akh li'ab wal dan anak yakni kepada adik-beradik lelaki sebapa dan seibu, sebapa yakni dan seibu. Tadi afwan ya, summa abuhu summa al-akh li'ab wal yakni bapa yakni seibu, sebapa dan seibu, summa al-akh li'ab, bapa adik-beradik ini sebapa, summa ibnul akh li ab wal selepas itu anak lelaki kepada adik-beradik lelaki sebapa dan seibu, summa ibnul akh li ab ila akhirih. Wa qawluhu summa al-am ala hadha tertib, summa ibnuhu ay fa yuqaddamu al-am lil abawain, summa lil ab, summa banul am kadhalik. Lepas itu ini baru masuk ini pakcik al-am. Jadi dia mulakan ini dengan pertama sekali dengan anak lelaki, selepas itu anak lelaki kepada anak lelaki, selepas itu bapa. Ini dimulakan dengan furuk dahulu, selepas itu usul di atas. Al-ab ini summa abuhu, lepas itu yakni adik-beradik lelaki, al-akh lil ab wal dengan al-akh li ab, adik-beradik sebapa, adik-beradik kandung.
sebapa dan seibu. Selepas itu adik-beradik sebapa. Selepas itu anak kepada adik-beradik sebapa seibu. Lepas itu anak kepada adik-beradik sebapa. Selepas itu baru pakcik. Pakcik sebelah bapa. Selepas itu anaknya, anak lelakinya. Dan penulis ini mengatakan fayuqaddamul am lil abawain summa lil ab. Jadi kita kedepankan pakcik seibu sebapa daripada pakcik sebapa. Summa banul am kadzalik. Begitu juga dengan anak-anak mereka. Summa yuqaddamul am li ab minal abawain. Dan selepas itu pakcik yang ini sebapa daripada ibu dan bapa yang sama, yang kepada bapa tadi. Summa minal ab. Selepas itu pakcik bagi bapa sebapa. Yang ini apa? InsyaAllah yang ini kalau kita ada masa, insyaAllah kita akan lihat ini kepada carta dan saya akan ini tulis. Jadi di sini penulis mengatakan am ab, yang ini pakcik kepada bapa. Tadi kita membicarakan tentang pakcik. Begitu juga dia mengatakan pakcik kepada pakcik yang ini kepada bapa. Yang ini bapa kita punya pakcik. Nampak tak? Jadi dia adalah darajat yang ke atas. Pun sama juga ini tertibnya. Ala kulli hal. Kita dah tak ada banyak masa. Saya nak tunjukkan carta ini insya-Allah sebelum kita berhenti. Jadi kita lihat ini carta ni di sini. Saya harap yang ini boleh lihat insya-Allah. Yalah. Okey, jadi kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di skrin ya, di atas apa ini ashabul furud ini nanti insya-Allah. Sekarang ini saya berbicara dengan asabah dulu. Ini dia asabah. Jadi kita lihat ini di sini. Walaupun dia tak terang sangat, tapi kita ambil ini daripada ujung ini. Yang ini kita asabah, ini penulis yang mengatakan di carta ini mengatakan kita ada 3 jenis asabah. Jadi kita ada asabah bin nafs. Asabah bin nafs yang ujung sebelah kanan ya. Kat tengah ni kita ada asabah bil ghair. Dan selepas itu kita ada asabah ma'al ghair. Boleh nampak insya-Allah ya. Kalau tak boleh nampak mungkin kita tulislah. Jadi kita ada asabah bin nafs. Ini yang paling kanan. Tengah kita ada asabah bil ghair. Selepas itu kita ada asabah ma'al ghair. Baik. Penulis ini mengatakan sekarang yang ini pertama sekali asabah bin nafs. Jadi dia mengatakan di sini kalau kita ada dash di sini. Ini kita ada yang pertama sekali kita ada bunuwah. Selepas itu ubuwah. Selepas itu ukhuwah dan umumah. Ada 4. Yang ini dia mulakan dengan bunuwah. Bunuwah maksudnya anak lelaki. Anak lelaki. Yang ini maksudnya kalau kita dalam masalah kita ada anak lelaki, maka asabah dikedepankan bagi anak lelaki. Ini kita menggunakan perkataan taqdim, yuqaddam. Kalau seperti mana yang penulis ini mengatakan tadi. Kita kedepankan anak lelaki daripada ukhuwah. Daripada ubuwah dan juga ukhuwah. Ubuwah adalah bapa. Yani bapa, datuk, bapa kepada datuk. Ini semua adalah ubuwah. Yang ini maksudnya bapa. Daripada perkataan ab. Bunuwah anak ya, anak dan cucu dan sebagainya. Lepas itu kita ada ukhuwah. Ukhuwah ini adalah adik-beradik lelaki kita. Sama ada adik-beradik sebapa dan seibu ataupun adik-beradik sebapa. Selepas itu kita ada umumah. Umumah ini adalah pakcik kita, pakcik sebelah bapa. Sama ada pakcik sebelah bapa kandung sebapa seibu ataupun pakcik sebelah bapa sebapa dan anak mereka. Betul ke tidak? Seperti mana penulis ini mengatakan. Anak kepada pakcik dan pakcik kepada bapa dan sebagainya. Jadi ini adalah asabah bin nafs. Apakah yang dimaksudkan dengan asabah bin nafs? Ini maksudnya kalau sekiranya kita ada salah seorang daripada mereka yang ada dan tak ada orang lain yang ini misalan, maka mereka akan mengambil baki harta. Mereka akan mengambil baki harta. Yang ini misalan satu orang yang ini meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang yang ini bapa dan seorang anak. Jadi macam mana sekarang? Dia meninggalkan yang ni seorang bapa dan seorang anak lelaki. Maka kita memberikan bapanya bahagiannya daripada faraid, iaitu 1/6. Dan bakinya kita memberikan kepada anak lelaki. Jadi dia tidak kongsi dengan sesiapa. Ini kita mengatakan asabah bin nafs. Asabah bin nafs. Satu orang yang meninggal dunia
dia meninggalkan bapa, yakni dia meninggalkan seorang bapa, maka di sini kita mengatakan bapanya adalah asabah. Bapanya adalah asabah. Dia mengambil yang baki tanpa yang ini dia berkongsi dengan sesiapa. Ini kita mengatakan asabah bin nafs. Sama juga satu orang meninggal dunia, dia meninggalkan abang, yakni adik-beradik misalan, adik-beradik lelaki, abangnya misalan. Maka abangnya ini menjadi asabah. Abangnya ini menjadi asabah. Dia mengambil ini harta yang baki. Sama juga satu orang ini meninggal dunia, dia meninggalkan pakcik. Ataupun dia meninggalkan ini anak perempuan ataupun kakak perempuan dan sebagainya, tapi ada satu pakcik. Maka pakcik ini yang akan menjadi asabah. Dia akan mengambil yang baki. Kita memberikan yang bahagian-bahagian yang lain, maka yang baki akan diberikan kepada pakciknya. Tetapi kalau sekiranya anak lelaki ada bunuah, ini dikedepankan daripada ubuwah, dia ikut tertib. Maksudnya kalau dalam masalah misalnya kita ada anak lelaki, dalam masalah ini kita ada anak lelaki misalan, maka kita kedepankan anak lelaki. Seperti mana misal tadi saya mengatakan, seorang ini meninggal dunia, dia meninggalkan bapa dan anak lelaki. Jadi siapakah yang menjadi asabah? Yang menjadi asabah adalah anak lelaki ni, bukan ini bapanya. Sebab bunuah lebih kuat daripada ubuwah. Satu orang meninggal dunia, ini meninggalkan bapa dan meninggalkan adik-beradik lelaki. Siapakah yang menjadi asabah? Maka yang menjadi asabah adalah bapanya. Dan begitu juga yang bagi ukhuwah dan juga dan umumah. Yakni kalau sekiranya misalnya satu orang yang meninggal dunia, dia ada adik-beradik lelaki dan pakcik ini misalnya. Siapa yang menjadi asabah? Yang menjadi asabah adalah adik-beradik lelakinya. Dan pakcik umumah yang paling akhir sekali. Jadi kita kedepankan begitu. Jadi kalau sekiranya ada anak lelaki menjadi asabah. Kalau sekiranya ada bapa misalnya, tidak ada anak lelaki tapi ada bapa menjadi asabah. Kalau sekiranya adik-beradik lelaki ada, anak lelaki tidak ada, bapa pun tidak ada, datuk pun tidak ada, maka adik-beradik lelaki yang menjadi asabah. Kalau sekiranya anak lelaki tidak ada, bapa tidak ada, datuk tidak ada, adik-beradik lelaki tidak ada, siapakah yang mengambil baki hartanya? Kita lihat ada pakcik ke tidak? Pakcik sebelah bapa. Pakcik sebelah bapa ada. Pakcik sebelah mak tidak mewarisi. Tapi kalau pakcik sebelah bapa, dia akan menjadi asabah. Dia yang mengambil yang baki. Jadi asabah bin nafs ini sekali lagi ada 4 tertib. Bunuah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Boleh insya-Allah. Jadi ini adalah asabah bin nafs. Selepas itu yang ini kita ada asabah bil ghair. Walaupun yang ini tak ada masa, tak apa, saya rantu dengan cepat, insya-Allah minggu depan kita bicarakan ini lagi, jangan takut. Kita balik kepada diagram kita sekali lagi. Jadi di tengah sini kita lihat kita ada asabah bil ghair. Asabah bil ghair, maka yang pertama kita ada anak lelaki dengan anak perempuan. Jadi misalnya satu orang meninggal dunia, dia meninggalkan satu anak lelaki, satu anak perempuan. Ini kita mengatakan mereka adalah asabah bil ghair. Apa maksudnya? Sebab lelaki mendapatkan 2 bahagian, perempuan mendapatkan 1 bahagian. Yang kedua dia mengatakan ukhtu syaqiqah dengan akh syaqiq. Adik-beradik lelaki yang adik-beradik perempuan, sama juga asabah. Adik-beradik lelaki mendapatkan 2 bahagian, adik-beradik perempuan dapat 1 bahagian. Lepas itu akh li'ab dengan ukh li'ab. Adik-beradik sebapa. Yang lelaki mendapatkan 2 bahagian, yang perempuan mendapatkan 1 bahagian. Manakala asabah ma'al ghair, dia adalah kakak adik-beradik perempuan dengan anak perempuan, yakni ukh dengan bint. Yani kalau sekiranya satu orang meninggal dunia, meninggalkan kakak perempuan dan anak perempuan, maka anak perempuan yang ini mendapatkan separuh, maka yang baki yang ini diberikan ini kepada kakak perempuan yang ini sebagai yang ini asabah. Begitu juga kalau dia meninggalkan 2 yang ini anak perempuan dan 1 kakak kandung yang ini misalnya, maka 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, yang baki ini akan diberikan kepada kakak. Ini kita mengatakan asabah ma'al ghair. Asabah yang ini ma'al ghair. Jadi kita ada 3 jenis ini asabah. InsyaAllah minggu depan kita akan ulang kaji sekali lagi, dan kita akan masuk ini kepada apa yang dimasukkan dengan ashabul furud. Jadi ini semua kita nak kena belajar dulu sebelum kita mempelajari bahagian-bahagian yang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.